Yang saya nak sebut ialah seperti disebut oleh Dr. Zul tadi berkaitan dengan isu kenaikan harga barang, ekoran daripada kenaikan harga minyak dan pada September, dan juga kenaikan harga gula yang berlaku baru-baru ini. Menurut satu badan bank pelaburan, Maybank Investment Bank, telah mendedahkan bahawa inflasi terburuk dalam negara adalah akibat daripada kenaikan harga petrol sebanyak 20 sen seliter RON 1995 dan juga kenaikan RON 97 yang dinaikkan pada September yang lalu. Ini adalah satu keadaan di mana inflasi yang terburuk dalam tempoh 20 bulan, iaitu sebanyak 2.6%. Ini laporan daripada Maybank Investment Bank. Dan kos pengangkutan kata kajian Maybank Investment Bank ini, kos pengangkutan adalah faktor utama yang menyumbang kepada kesan peningkatan kadar inflasi dalam negara kita selepas daripada September, iaitu selepas daripada kenaikan harga minyak. Dan persoalannya bagi saya bahawa kalau kenaikan itu yang telah pun menyumbang, kenaikan 20 sen harga minyak telah memberikan dan menyumbang kepada peningkatan inflasi sebanyak 2.6%, maka sudah tentu bahawa persoalan yang sedang kita hadapi hari ini ialah kenaikan harga gula 34 sen yang menjadikan harga gula RM2.34, tapi sekarang RM2.84. Tetapi sudah tentulah peniaga tidak akan jual RM2.84, dia kena jual RM2.85. Takkan dia nak jual RM2.84 bagi coklat hack 2 biji. Dia sudah tentu akan jual RM2.85. Dan ini akan memberikan kesan berangkai kepada semua barangan keperluan yang berasaskan kepada gula. Sebab kalau mengikut apa yang dimuat dalam satu artikel yang ditulis oleh seorang penulis meja untuk Sun Daily ini yang semalam, bahawa kenaikan iaitu gula, penggunaan gula ini menyumbang kepada 20% untuk setiap barangan yang makanan, roti sebagainya yang menggunakan gula, minuman dan sebagainya. 20% penggunaan gula, penggunaan gula. Dan sudah tentu ini akan memberikan lonjakan kenaikan yang dijangka sebanyak paling kurangnya ialah 20 sen. Kalau dulunya barang tersebut harganya RM1, maka sekarang selepas ini akan berlaku kenaikan sebanyak RM1.20. Jadi itu adalah ekoran daripada kenaikan harga gula. Harga gula sudah mahal, harga makanan, minuman juga akan menjadi mahal. Jadi sebab itu bagi saya bahawa keadaan ini sangat akan memberikan tekanan kepada rakyat, dan agak tidak wajar apabila saya membaca daripada tulisan penulis meja The Sun Daily ini mengatakan bahawa perbezaan harga gula antara Malaysia dengan Thailand ini sangat berbeza, iaitu Thailand RM1.70 1 kilogram. RM1.70 1 kilogram. Ini saya merujuk kepada tulisan yang dibuat oleh Kong Si Ho, iaitu penulis meja untuk Sun Daily yang disiar semalam dalam surat khabar The Sun. Jadi kita RM2.84 di Thailand katanya ialah RM1.70, dan sudah tentu bahawa ini menunjukkan bahawa satu jurang harga. Kalau dulu kerajaan selalu buat perbandingan dengan Singapura dan sebagainya, sepatutnya bagi saya bahawa kerajaan harus keluarkan satu perbandingan harga yang perlu dilihat daripada harga-harga yang lebih murah seperti mana Thailand. Jadi ini akan memberikan sumbangan kepada peningkatan inflasi, dan ini akan terpaksa ditanggung oleh rakyat dalam negara kita. Dan bagi saya bahawa ini akan maknanya keputusan kerajaan itu akan menjadikan rakyat terbeban, ataupun dalam bahasa yang lebih ni, rakyat lapang. Kalau dia dah ada duit banyak tu, duit dia tak bertambah, pendapatan dia tidak bertambah, tetapi penggunaan dia itu makin
makin meningkat. Dia kalau dulunya dia boleh RM50 dia belanja, dia boleh dengan barangan yang masih banyak, tapi sekarang ni RM50 dia belanja, dia dah dapat barangan yang kecil. Jadi maknanya kerajaan, bagi saya mengistilahkan bahawa kerajaan ini kerajaan yang nak melaparkan rakyat. Nak melaparkan rakyat. Bila dah duit makin kurang, duit makin kurang, pendapatan makin kurang, penggunaan makin banyak, akhirnya kita tak boleh guna macam dulu, kita tak boleh makan macam dulu. Kita tak boleh makan macam dulu. Seolah macam kita balik zaman Jepun dulu. Mak ayah masih perisi ikan sekop, share 4 beradik. Gue gaul. Dia mak tu pasal melenyek, maknanya ikan tu perui, share 4 orang makan, 4 beradik. Jadi seolah begitu. Sebab apa? Sebab pada waktu itu tak ada. Sekarang ni tak ada duit. Pada sekarang ni ada duit, tapi kuasa beli sudah pun berkurangan. Jadi ini saya katakan bahawa tindakan kerajaan itu sebenarnya nak menjadikan rakyat ni jadi lapang. Bila dah tak ada duit, ini sangat yang tidak wajar. Sepatutnya bagi saya bahawa kerajaan bukan mengurangkan subsidi harga minyak ataupun gula ataupun apa-apa barangan makanan keperluan rakyat, tetapi sepatutnya mengutip cukai keuntungan saham, capital gain tax. Sepatutnya mengutip cukai keuntungan saham, misalnya cukai terhadap operasi jual beli saham, di mana ianya telah dikenakan, ianya tidak dikenakan di negara ini. Maknanya negara kita ni tidak mengenakan cukai operasi terhadap operasi jual beli saham. Jadi sepatutnya kalau kerajaan mengatakan dia nak menambahkan pendapatan negara, dia boleh menambahkan pendapatan negara itu daripada cukai apa yang disebut sebagai capital gain tax. Jadi untuk menambahkan pendapatan negara. Ini yang sepatutnya, bukannya ambil daripada rakyat miskin, bukannya ambil daripada rakyat yang susah, bukannya ambil seluk daripada poket rakyat yang miskin, yang susah untuk menyelamat dan melindungi kepentingan orang-orang kaya. Dalam negara kita ni peminum arak tak belanjawan baru ni, peminum arak, penagih arak tak ada rasa tertekan sebab cukai arak tak disebut dinaikkan. Bukan bermakna saya setuju supaya arak dan sebagainya, tapi saya nak sebutnya beza aja bahawa ialah orang yang tak minum arak, orang yang tak buat dosa tertekan dengan kenaikan harga gula, kenaikan harga barang. Penagih arak, peminum arak, dia masih kekal pada harga yang biasa. Penagih judi yang buat dosa, orang Islam ke sebagainya, yang buat dosa, dia tak ada apa-apa masalah. Dari segi cukai judinya tak bertambah. Tapi orang yang tak main judi, yang tak buat dosa, dia kena bayar kepada kerajaan dengan harga yang lebih. Ini bagi saya bahawa satu tindakan yang tidak adil yang dilakukan oleh pihak kerajaan, yang akan memberikan beban kepada rakyat. Dan sebab itu bagi saya bahawa kerajaan sepatutnya datang ke Drone Sungai Limau ini nak menyelesaikan masalah hidup rakyat Sungai Limau yang majoritinya ialah penanam padi, tapi harga padi masih tidak dinaikkan. Subsidi harga padi sudah 20 tahun tidak dinaikkan. Jadi ini satu bebanan yang saya katakan bahawa kepada orang lain, orang kaya tak ada apa masalah, dia boleh main saham dan sebagainya, jual beli saham dengan tak ada pengenaan cukai capital gain tax. Tetapi bagi orang padi, dia terpaksa berbelanja, pendapatan dia banyak tu ya, tak pernah berubah, 20 tahun dah tak pernah berubah, pendapatan dia tetap banyak tu juga, iaitu pendapatan dari sudut harga padinya, tapi perbelanjaan dia makin meningkat. Jadi bagi saya bahawa hentikanlah untuk usaha memandang rendah kepada orang Sungai Limau. Mari bawa Liga Itik dalam bendang. Ini bukan orang Sungai Limau nak main nak Liga Itik. Dok buat program Liga Itik. Kejar itik kan, tangkap itik dalam bendang. Lumba tangkap itik.
Jadi bagi saya ini bukan ini bukan menjadi kehendak orang buat padi nakkan harga padi naik, harga subsidi harga padi dinaikkan. Ini yang menjadi beban hidup mereka. Jadi saya minta janganlah merendahkan taraf rakyat Dun Sungai Limau ini dengan susu luput tarikh. Ini bagi saya satu penghinaan lah, seolah-olah rakyat Sungai Limau ni hang bagilah susu luput tarikh ke apa semua, dia terkedarah. Jadi saya kata ini satu penghinaan kepada rakyat di Dun Sungai Limau.